نعوده حيا استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي النور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وجعلنا من المخلصين المخلصين أما بعد. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab dan 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dengan kukuh di dalam diri kita ini kecintaan yang paling tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin, dan semoga kita dibangkitkan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan baginda di syurga kelak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita dapat menyambung semula pengajian kita yang biasanya buat pada kuliah subuh hari Ahad minggu kedua dan keempat. Ya. Saya tak pasti dah boleh mula kuliah subuh ke belum, tak pasti ya. Belum lagi. Tapi hari ni dapat berita kata boleh kapasiti masjid untuk solat Jumaat kan. Tapi masih syarat dudus kan? Syarat dudus kan? Apa tu tinggal anak tak ambil lagi, anak muda lagi. Skop dengar. Baik. Alhamdulillah tambah baik insya-Allah keadaan Negeri Sembilan pun tambah baik alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung semula pengajian kita berkenaan dengan fadail, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis fadail ni kita belajar tentang khasais, kemudian mukjizat, kemudian syafaat. Jadi Syekh kita ni, Syekh Al-Allamah Yusuf bin Ismail Nabhani ni, dia karang beberapa kitab berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak mengenal Rasulullah ni beliau ada himpun kitab. Ini 40 hadis kelebihan, ada 40 hadis keistimewaan khasais, ada 40 hadis mukjizat, ada 40 hadis syafaat, itu ke akhirat, cerita-cerita ke akhirat. Ada lagi 40 hadis selawat. Macam-macam lagi lah berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan kita dah kita ulang selalu bahawa kita nak mengenal kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kerana kelebihan ini adalah sebahagian penting daripada agama, sehingga kita kena sebut sentiasa dan sentiasa setiap kali selepas azan. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah kedudukan tertinggi di syurga, dan fadilah kelebihan Rasulullah atas segala makhluk, atas segala para rasul dan para nabi, atas segala-segala. Jadi bila kita dapat mengenal kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya insya-Allah kita makin cinta dan kita rasa bertuahnya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beribadat dengan cinta, sebahagian ulama kata kalau kamu ibadat tanpa cinta, beribadat kepada Allah ataupun mengamalkan sunnah Rasulullah, tapi tak ada rasa cinta, dengan orang yang beramal sedikit tapi dengan rasa cinta, yang beramal dengan rasa sedikit tapi rasa cinta tu lebih afdal. Dan di antara kelebihan para sahabat ke atas kita adalah kecintaan mereka pada Rasulullah memang sepenuhnya, tanpa ragu-ragu. Ya. Baik. Kita dah sampai pada hadis, kalau tak silap saya hadis 21. Kalau tak silap saya lah. Ya. Jadi kita mulakan pada hadis 21 boleh ya? Sebab hadis ni hadis yang macam saya teringat, hadis ni adalah hadis yang disebut oleh para ulama
hadis yang paling diharapkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Bila kita tahu kelebihan hadis ini, kita rasa berharap sangatlah. Ulama kata hadis ini membuka rasa harap yang sangat diharapkan, dengannya kemuliaan yang kita akan gapai melalui kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara hadis yang sangat menggembirakan kita. Kita mulakan pada hadis ni insya-Allah, ya. Dan kemudian kita pergi pada hadis tu berdua. Allah meredhakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umat baginda, yakni pada apa yang Allah akan lakukan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis sahih Muslim, ya, hadis sahih Muslim. Ya. Hadis ni hadis yang kita kena gembira. Allahu akbar. Kita kena rasa gembira dengan hadis ni. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ayah dengan anak kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaula Allah azza wa jalla fi Ibrahim, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Al-ayah. Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah tentang kata-kata doa Nabi Ibrahim. Jadi kita dah sebut bahawa nabi yang terbaik itu ada 5, kan? Nabi ulul azmi. Semua orang tahulah, nabi pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Ni maka dari 4-5 orang Nabi ni, Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa ni Nabi yang lembut, Nabi yang lembut, lunak. Nabi Musa dengan Nabi Nuh Nabi yang tegas, tegas. Dan Rasulullah Nabi yang sempurna, terhimpun padanya kelembutan dan ketegasan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan sesat banyak di antara umat manusia. Oleh itu sesiapa yang menurutku dalam Islam, yang menjadi peganganku, maka ia adalah dari golonganku. Dan sesiapa yang menderhaka kepadaku dengan menyalahi agamaku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mengasihani. Kiranya dia insaf dan bertaubat. Tengok doa Nabi Ibrahim, dia kata kalau dia ikut aku, dia daripada aku, maksudnya selamat. Tapi kalau dia tak ikut aku, engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Masya Allah. Lembut doa Nabi Ibrahim ni, lembut. Kalau sebahagian kita panggil Nabi yang agak tegas, ya Allah jangan kau tinggalkan bagi orang-orang kafir ni zuriat, jangan bagi, tegas. Tapi tengok Nabi Ibrahim, dia punya hati dia lembut. Dia kata siapa yang ikut aku, daripada aku insya-Allah selamatlah. Tapi siapa yang tak ikut aku, ya Allah engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Lembut doa dia, sangat lembut. Wa qala Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan juga kata Nabi Isa alaihi salam dalam Al-Quran juga dengan kata-kata yang lembut. In tu'adzibhum, kalau engkau nak mengazab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, mereka adalah para hamba-Mu. Maknanya engkau berhak lakukan apa sahaja. Allah tidak pernah disifatkan dengan kezaliman. Tidak ada sifat zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hakikatnya semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim ni kalau dia buat perkara yang dia tak ada hak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha berhak ke atas segala para makhluknya. Kalau dia mengazab kerana adilnya, kalau dia memberi keampunan dan rahmat kerana kemuliaannya. Kerana rahmat kemuliaannya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan kalau engkau bagi ampun pada mereka, sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha
bijaksana. Maknanya hamba-hambamu yang tak ikutmu ya Allah, kalau kau nak azab, kau boleh azab. Dia hamba kamu. Tapi kalau kau ampunkan mereka, oh sesungguhnya engkau maha berkuasa lagi maha bijaksana. Kan doa ni lembut. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca kata-kata Nabi Ibrahim yang begitu lembut hatta pada orang yang tak ikut dia pun. Dan kata-kata Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa ni kita pun tahulah disebut di antara nabi yang paling zuhud. Di antara nabi yang paling zuhud di kalangan para nabi adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan ibu beliau pun sebaik-baik manusia, sebaik-baik wanita, antara wanita terbaik sepanjang zaman. Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asia, Sayyidatina Khadijah, dan Sayyidatina Fatimah. Jadi mulianya Nabi Isa alaihissalam, dengan antaranya ibu beliau antara ibu yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Farafa'a yadayhi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua tangan baginda. Wa qala Allahumma ummati ummati. Ini hadis sahih Muslim, tuan-tuan. Wa baka. Maka Rasulullah pun angkat tangan dan Rasulullah pun kata, ya Allah umatku umatku. Ya Allah umatku umatku. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menangis. Faqala Allah azza wa jalla ya Jibril idhhab ila Muhammad wa rabbuka alam fasalhu ma yubkik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan Tuhanmu lebih mengetahui. Maknanya hakikatnya Allah lebih mengetahui sebab apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Dan bahkan kita dah beritahu di antara adab kita berdoa bukan nak bagi tahu Allah apa yang Allah tak tahu. Jangan nak beritahu apa yang kita nak. Allah tak tahu apa yang kita nak nak beritahu. Tak, bukan macam tu adab berdoa. Allah lebih tahu apa yang kita nak dalam hati kita dan sebagainya. Tetapi antara tujuan berdoa ni antaranya adalah menzahirkan kefakiran kita kepada Allah. Itu di antara tujuan berdoa. Bukan nak bagi tahu apa yang Allah tak tahu. Bukan macam tu. Macam tu juga Allah tanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Allah hantar Sayyidina Jibril tanya apa yang menyebabkan kau menangis. Bukannya Allah tak tahu. Soalan di situ bukan untuk tahu, tapi hakikatnya untuk menzahirkan. Untuk menzahirkan. Sebab kalau tidak ditanya, tidak dijawab oleh Nabi Muhammad, maka tidak diketahui oleh orang lain. Satu. Yang kedua ialah pertanyaan ni nak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alah. Lalu Sayyidina Jibril alaihi salam datang dan bertanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beritahulah apa yang beliau telah sebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan. Baginda telah sebutkan permintaan doa Nabi Ibrahim supaya umatnya diampunkan. Nabi Ismail, Nabi Isa pun doa umatnya diampunkan. Jadi Rasulullah pun teringatlah umat dia. Nabi-Nabi dulu doakan untuk umat dia, walaupun umat dia tak kita panggil tak mengikutnya. Jadi Rasulullah SAW sedih bila doa-doa itu dirakamkan dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW pun menangis dan kata, ya Allah umatku umatku. Wa huwa a'lam, bahkan Allah pun maha mengetahui. Faqala Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu, wahai Jibril, ya Jibril, idhhab ila Muhammad, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul inna sanurdika fi ummatik wa la nasuk. Ini hadis sahih dan tuan, hadis sahih Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ni janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatik wa la nasuk. Kami akan menjadikan engkau redha, kami akan meredhakan engkau terhadap apa yang kami lakukan pada umatmu di akhirat nanti. Kami akan buat engkau sampai redha. Wala nasuk, dan kami tak akan menyakitimu pada apa yang kami akan buat pada umatmu. Maka kata para ulama, hadis ni antara hadis yang sangat diharapkan
Apa dia? Allah tidak akan menyakiti Rasulullah pada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menggembirakan Rasulullah dengan apa yang Allah akan lakukan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kita dah sebut umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan diberi laluan. Sebab bila nak dibuka hisab nanti, panjanglah kisah dia tuan-tuan. Maka umat yang pertama akan dihisab umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diberi seruan untuk diberi laluan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lalu ke depan. Lalu mereka lalu dengan anggota-anggota buduk yang bercahaya-cahaya, sehingga kan umat-umat yang lain terkejut. Dia kata, semua umat ni Nabi ke? Semua umat ni Nabi ke? Bercahaya-cahaya semacam ni? Sebab anggota wuduk. Jadi di antara ciri umat Rasulullah SAW ialah anggota wuduknya bercahaya-cahaya di akhirnya. Allah banyak lagi kemuliaan umat Nabi Muhammad. Kita akan tengok nanti 40 hadis berkenaan dengan umat Rasulullah SAW. Rawahu Muslim. Hadis ni riwayat Muslim. Maka dengan hadis yang sahih ini kita kata, ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, Engkau tidak akan menyakiti Rasulullah pada umatnya, umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami, ya Allah, kami ni walaupun banyak dosa, kami ni walaupun, ya Allah, amalannya kurang, umurnya pendek, lalainya banyak, dosanya banyak, tapi kami tak ragu-ragu beriman dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka redhakanlah Rasulullah pada apa yang Engkau akan buat pada kami, ya Allah. Ini untungnya kita, tuan-tuan, berada di kedudukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dah bagi janji pada Rasulullah, kami tak akan menyakitimu. Dan kita dah beritahu bahawa nak masuk syurga nanti ada 120 barisan. 80 barisan adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya 2/3 ahli syurga adalah daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya majoriti ahli syurga nanti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untungnya kita. Nak kata amalan banyak, kita kenal lah diri kita, tuan-tuan. Wirid sikit pun dah penat, sembahyang sikit pun dah penat. Sikit-sikit je lah. Sikit-sikit je lah kita ni, orang yang sikit-sikit. Kecuali para awliya, ulama' tu cerita lain lah. Kita ni orang awam ni, Allahu Akbar. Tumpang syafaat je lah, ya Allahu Akbar. Kita bersolat, ya kita bersolat, tapi kekurangan kita dalam solat cukup banyak. Lalai kita dalam solat cukup banyak. Puasa, ya puasa, tapi ya Allah, lalainya, mengumpatnya. Jadi nak klaim lebih-lebih pun malu lah, kan. Amalan tak seberapa. Allah. Tapi moga-moga cinta kita, rasa kasih kita, hormat kita pada Rasulullah SAW tanpa ragu-ragu, tanpa syak. Baik, hadis yang kedua, surat 70. Inilah juga satu lagi, tak ada amalan yang macam ni lah, tuan-tuan. Tak ada amalan yang sebegini hebat. Sebab tu antara amalan yang paling hebat, selawat. Antara amalan yang paling hebat di kalangan amalan yang paling hebat, selawat pada hari Jumaat. Baik. Hadis yang ke-22. Yang kita dah rasa kat sini setiap pasti rasanya dah belajar 40 hadis selawat. Rasa dah, tuan-tuan. Mula-mula hadis 40 selawat, lepas tu 40 zikir, 50 zikir, lepas tu baru masuk hadis. Kita dah tahu dah, selawat ni luar biasa. Sebagian ulama kata memang tidak akan ditolak oleh Allah hatta dilakukan oleh pelaku besar. Dan hadis ini menunjukkan bahawa amalan selawat adalah sebesar-besar pintu rahmat Allah. Teruk macam mana pun orang tu. Sebab tu kalau ada orang jumpa kita, Ustaz, kalau saya nak bertaubat, Ustaz, saya nak ni, Ustaz, saya nak ubah diri saya jadi lebih baik, Ustaz, saya nak, macam mana nak mula apa? Kita kata taubat dan selawat. Taubat dan banyakkan selawat. Sebab selawat ni tak ada hijab. Kita dah bahas 40 hadis selawat dulu, tak ada hijab. Dan tidak ada amalan yang macam ini, tak ada. Tak ada. Kemuliaan amalan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidah. Barang siapa, ni hadis sahih Muslim juga. Hadis sahih Muslim. Barang siapa yang berselawat ke atasku wahidah, satu je selawat, sallallahu alaihi biha ashra, Allah selawat ke atasnya, yakni Allah mengurniakannya rahmat 10. Ada tak amalan lain yang fadilat dia macam ni? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Satu amalan 10 rahmat Allah. Bukan satu amalan 10 pahala, bukan. Hadis, satu selawat dapat 10 rahmat Allah, dapat 10 pahala, dapat 10 darjat, dapat 10 dosa diampunkan, dan dapat istighfar para malaikat. Dan ada banyak lagi wajah dan nama dibentangkan pada Rasulullah. Kalau hari Jumaat, sebahagian riwayat menyatakan selawat itu akan ditulis dengan tinta emas. Kemudian ke akhirat nanti akan ada pembentangan khusus bagi amalan selawat. Kita bincang dah hadis 40 selawat, Al-Ma'in Qulishiyah. Luar biasa amalan selawat. Tapi carilah dalam mana-mana hadis sahih, ada tak amalan yang 10 rahmat Allah. Ulama kata 1 rahmat Allah lebih baik daripada seluruh amalan hidup kamu. Sebab asas masuk syurga rahmat Allah. Kalau satu orang tu, macam tok guru kita pesan, jangan mati ataupun jangan sampai kamu mati sebelum menjadi wirid kamu 1000 kali selawat sehari. Orang yang selawat 1 dapat 10 rahmat Allah. Dan kalau dia selawat 100 kali dapat 1000 rahmat Allah. Kalau dia selawat 1000 kali dapat 10.000 rahmat Allah. Ulama kata apa? Mustahil orang yang dapat 10.000 rahmat Allah sehari dapat masuk neraka. Mustahil kata. Dia dapat 10.000 rahmat Allah sehari, takkan nak masuk neraka. Kalau dia buat siang 1000, malam 1000, siang dapat 10.000 rahmat Allah, malam dapat 10.000 rahmat Allah, satu hari dapat, sehari semalam dapat 20.000 rahmat Allah. Kalau 10 hari dapat 200.000 rahmat Allah. Maaf, kalau 10 hari dapat 200.000, sebulan dapat 600.000 lah. Lebih kurang 600.000 rahmat Allah. 600.000 rahmat, bukan pahala, bukan istighfar, rahmat. Asas masuk syurga rahmat. Jadi kita dah tahu amalan selawat ni antara amalan yang paling hebat. Dan selawat pada hari Jumaat di antara amalan yang paling hebat di kalangan amalan yang hebat. Kalau kita abaikan, bodoh sangatlah kita ni, tuan-tuan. Bodoh sangatlah. Dah dengar dah amalan selawat, fadilat selawat luar biasa, tak selawat juga. Allah, macam mana kita, tuan-tuan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala? Selawat 1 10 rahmat, 100.000 rahmat, 1000 10.000 rahmat. Satu hari boleh dapat 20.000 rahmat, kalau 1000. 10 hari dapat 200.000 rahmat. Macam mana nak masuk neraka kalau 200.000 rahmat Allah? Kan kita baca dalam hadis tentang tentang syafaat para mukmin. Bila Allah SWT, bila orang mukmin mengadu tentang sahabat-sahabat mereka yang masuk dalam neraka, maka Allah membenarkan mereka untuk menyelamatkan sahabat-sahabat mereka masuk neraka dalam keadaan api tak menyentuh, api neraka tak menyentuh pun. Mereka mengambil sahabat-sahabat mereka yang terbakar dalam api neraka dan sebagainya. Kemudian dengan syafaat mereka dikeluarkan daripada api neraka. Bayangkan orang yang masuk syurga tak tersentuh pun api neraka, dapat rahmat Allah sebesar-besar. Allahu Akbar. Jadi janganlah abaikan amalan selawat. Tolong jangan abaikan. Sebab tu kita belajar kelebihan Rasulullah ni, supaya kita faham kenapa amalan selawat ni hebat sangat. Kerana Rasulullah itulah yang hebat sangat. Bukan kita berselawat, Allah yang berselawat, kita menyertai Allah berselawat. Sebab tu kita kata Allahumma salli ala, ya Allah selawatlah. Bukan ya Allah aku nak berselawat kata Rasulullah, bukan. Ya Allah aku selawatlah, engkau selawatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tak doa pun memang Allah selawat kata Rasulullah. Tapi kita dimuliakan kerana menyertai kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tak ada amalan tuan-tuan, tak ada amalan macam ni. Satu buat 10 rahmat Allah, tak ada melainkan selawat. Dan kalaulah selawat ini dilakukan secara beramai-ramai, Allahu Akbar, fabiha wa ni'mah lah. Seorang pun dapat 10, tak boleh bayang. Cuba bayangkan setiap orang daripada kita ni selawat 1000 sekali. Berapa ratus ribu rahmat ke juta rahmat yang akan turun kita pun. Berkat tempat selawat. Bahkan kata guru saya, kalau kamu pergi masuk hutan, kamu takut dengan gangguan-gangguan dan sebagainya, maka baca jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Beliau kata satu itu di antara doa-doa yang menyerupai selawat. Ya Allah, berilah ganjaran kepada Nabi Muhammad seperti mana yang dia layak, baginda layak. Kata guru saya, dengan selawat ni malaikat ramai akan turun. Jadi dia kata kalau kamu masuk hutan, baca ni banyak-banyak. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Jadi amalan selawat ni luar biasa lah. Luar biasa. Kita dah baca dah 14 hadis semua. Baik. Amalan selawat dan doa al-wasilah selepas azan. Wa rawa aidan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, dan juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin, apabila kamu mendengar muadzin memberi azan, faqulu mithla ma yaqul, maka sebutlah seperti mana kamu sebut. Siapa yang sebut seperti mana muadzin sebut, maka dia akan dapat pahala seperti mana muadzin dapat. Di antara pahala muadzin ialah setiap makhluk yang mendengar azannya itu akan menjadi saksi baginya di akhirat nanti. Dan ada banyak lagi riwayat mengenai kelebihan orang yang melakukan azan. Bahkan memang disunatkan orang yang azan dengan jadi imam, orang yang berbeza. Makruh kalau orang yang sama, ya. Tapi ulama kata mana lebih afdal, jadi muazzin ke jadi imam? Sebagian ulama kata jadi muazzin lebih, kebanyakan ulama kata jadi muazzin lebih afdal. Imam dapat pahala juga, pahala orang yang sembahyang belakang dia semua dia dapat. Itu antara pahala yang diperolehi oleh imam. Tapi kalau dia buat tak sah, dia juga tanggung belaka lah. Jadi pahala imam besar, tapi sebagian ulama, kebanyakan ulama kata muazzin lebih afdal. Jadi bila kita dengar azan, kita sebut seperti mana muazzin sebut, maka kita akan dapat pahala seperti pahala muazzin. Ya. Summa sallu alaihi. Selepas azan buat apa tuan-tuan? Selawatlah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru ni ada orang call saya, satu orang daripada surau mana tak tahu, dia kata, Ustaz, saya sebelum azan saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya kata tak ada masalah. Kalau amalan kamu sebelum azan minum kopi. Saya Ustaz sebelum azan mesti nak minum kopi. Assalamualaikum. Boleh tak? Boleh. Apa salahnya? Kalau orang nak minum kopi pun boleh. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Takkan tak boleh. Bukankah dituntut untuk berzikir dalam setiap keadaan? Kalau kamu kata Rasulullah buat, tu je salah. Tapi kalau kamu tak kata, memang bila kita nak azan ni, nak laungkan kalimah-kalimah yang besar-besar ni, nak menyuruh orang ke solat, nak kena ada orang kata persiapan rohani juga. Macam kita nak mengajar. Nak mengajar bukan datang lenggok kosong-kosong, mesti nak kena istighfar, selawat. Bahkan sebahagian ulama anjurkan siapa yang nak mengajar baca surah Al-Mulk. Imam Suyuti anjurkan sebelum mana-mana pengajian baca surah Al-Mulk, siapa yang nak mengajar. Jadi bila nak mengajar kena apa kita panggil, kena ada preparation kerohanian juga. Kan? Macam tu juga kita nak azan. Allahu Akbar, tak kena tuan. Saya ada dulu senior saya semayang, duk gelak tiba-tiba Allahu Akbar. Apa? Ini tahap wali besar lah ni. Hati dia tu cepat-cepat. Kita dianjurkan solat sunat qabliyah dulu, betul? Rawatib, baru kita solat fardu, kan? Ulama kata apa? Latihan juga untuk menyempurnakan solat fardu.
Bukanlah maknanya orang yang baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah tu kata wajib, tak kata wajib pun. Dan dia tak kata itu sebahagian daripada azan pun. Cuma dia nak berzikir sebelum azan. Dan tak ada larangan pun. Sampai kena nak hukum bid'ah, sampai nak kena marah-marah. Kalau dia minum kopi sebelum azan tak kena marah lah. Sebelum azan minum kopi. Tiap-tiap hari sebelum azan minum kopi. Tak ada orang nak marah, tapi dia berzikir marah. Astaghfirullahalazim. Itu menyempitkan agama. Orang macam ni menyempitkan agama. Kita dah belajar dah 50 hadis zikrullah. Tidak ada amalan dalam Islam yang lebih luas daripada amalan zikrullah. Orang tengah bersalin pun boleh berzikir, tengah jogging pun tengah berzikir, dalam head boleh berzikir, dalam pun boleh berzikir, tak ada masalah. Yang kamu ni, orang ni molek ada nak mengelarang-larang. Allahu Akbar. Jadi ikutlah kaedah ulama muktabar. Kita kata hukum asal berzikir harus. Dan kamu yang berzikir itu kamu pun tahu, bukannya kerana itu sebahagian pada azan, tidak. Ya. Baik. Summa sallu alai, kemudian berselawatlah ke atasku. Ini kadang-kadang kita kata sunnah yang sering dilupakan. Tapi saya tengok TV dah bagus dah. Dulu la ilaha illallah, lepas tu Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Sekarang ni alhamdulillah dah ada selawat, lepas tu Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Tapi kau nak sempurna lagi, radit la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, raditu billahi rabbil islami dinan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa salatul qaimah. Dan kalau kita masuk azan subuh, Allahumma hadza iqbalu lailika iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika faghfirli. Itu ada doa untuk sembahyang subuh dan maghrib. Jadi banyaknya zikir yang dikaitkan dengan azan. Bukan satu. Tapi alhamdulillah lah, makin baiklah, alhamdulillah. Fa innahu man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Kita habiskan ni tuan-tuan, sambung pada akan datang pada riwayat yang berikutnya. Siapa yang selawat ke atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali Allah selawat ke atasnya 10 kali. Summa sa'alu au sallallahu lil wasilah, kemudian mintalah daripada Allah al wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, sesungguhnya wasilah itu adalah satu kedudukan di syurga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah, tidak diberikan melainkan kepada seorang sahaja hamba Allah, tak ada orang lain dah. Dalam sebahagian riwayat kata tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah daripada kedudukan al-wasilah. Dan kata Rasulullah, wa arju an akuna ana huwa, dan aku harap akulah yang orang yang akan jadi sahibul wasilah, pemilik wasilah tu. Memang Rasulullah lah tuan-tuan. Ni Rasulullah lah ni. Ulama kata bila Rasulullah kata wa arju tu kira Rasulullah lah. Faman sa'alallaha liyal wasilah, siapa yang minta wasilah bagi Allah, halat alaihi syafa'ah, maka dia akan diberikan wajib ataupun halal, berhak baginya syafaatku. Ya Allah, udah le dapat rahmat Allah, nak dapat syafaat Rasulullah lagi. Allah dapat rahmat Allah, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali azan. Jadi subhanallah, amalan memuliakan Rasulullah, menyertai kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Selawat, kita minta Allah selawat. Wasilah, kita minta Allah bagi wasilah. Kalau kita tak doa pun, Allah tetap bagi Rasulullah wasilah. Kalau kita tak selawat pun, Allah tetap rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana Allah memuliakan Rasulullah. Allah memuliakan Rasulullah lebih daripada kita memuliakan Rasulullah SAW. Kita bahkan kita hakikatnya tak mampu pun nak memuliakan Rasulullah. Maka kita kembalikan kemuliaan itu pada Allah. Allah selawatlah kata Rasulullah. Ya Allah berilah Rasulullah al-wasilah. Ya Allah berilah Rasulullah fadilah. Ya Allah berilah Rasulullah maqam mahmud. Ya Allah berilah Rasulullah darajatan rafi'ah. Ya Allah berilah Rasulullah. Ya Allah berilah Rasulullah. Hakikatnya kalau kita tak doa pun memang Rasulullah dapat. Tapi bila kita memuliakan Rasulullah, menyertai kemuliaan yang Allah beri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pula dapat rahmat Allah. Kita pula dapat syafaat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pintu rahmat Allah yang terbesar. Banyak lagi. Inilah namanya rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskanmu melainkan rahmat bagi seluruh alam. Dan ulama kata termasuk alam malaikat. Termasuk alam malaikat, alam manusia, alam jin, alam tumbuhan, alam haiwan. Termasuk alam malaikat. Maknanya apa? Rahmat kepada seluruh makhluk Allah. Itulah Rasulullah. Sebab tu hebatnya amalan selawat doa, hebatnya amalan doa wasilah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setakat ini tuan-tuan, kita tangguh kuliah kita pada malam ini. Kita sambung pada insya-Allah pada muka 121. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.